لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهجه إلى يوم الدين أما بعد muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur itu hanya bagi Allah atas segala limpah kurnianya dan izinnya. Malam ini dapat kita bertemu kembali dalam kuliah bulanan Selasa, malam Rabu, minggu yang kedua. Dan malam ni adalah malam mula untuk kuliah maghrib di masjid kita ini. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, sempena dengan satu Syawal yang telah pun berlalu, dan hari ini kali pertama kita bertemu. Suka juga saya untuk mengucapkan minal aidina wal faizina wa kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Ta'ala menerima segala amal-amal kebaikan yang kita telah lakukan. Dan juga memohon kemaafan jika ada salah silap antara kita, sedar ataupun tidak. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, dengan ucapan saya itu bukan bermakna raya itu sebulan, tidak. Satu hari sahaja, cuma kesempatan masa yang tidak ada untuk saya ucapkan yang demikian, melainkan malam ini sahaja, kerana kita bertemu malam ini. Baik, jadi rutin kita ialah kitab Idaman Penuntut juzuk yang pertama. Sambung muslimat tang mana? Muka surat 54 keempat. Baik. Hah? Oh, Masya Allah. Baik, tak apa. Jadi sebelum kita masuk tajuk kita tentang apa nama ni, niat nah. Baik. Muka surat 52. Suka saya untuk mengajak semua yang ada sedikit berkongsi dengan isu yang riuh sedikit baru ini berkaitan dengan penetapan satu Syawal. Dia sebenarnya kalau kita faham mudah sahaja. Mudah lagu mana? Iaitulah nak raya ke ataupun tak raya ke esok tu, malam ni kita kena tengok anak bulan. Itu kaedah yang mesti kita laksanakan. Cuma untung kita ni atas individu rakyat, kita tidak diminta berbuat demikian, tetapi diwakilkan kepada pihak yang berautoriti sebagai wakil kerajaan, wakil negara untuk tengok anak bulan tu. Nampak tak nampak, mereka akan habaq kat kita. Jadi itu tuan-tuan adalah suatu ketetapan syarak untuk pastikan adakah esok raya Aidilfitri ataupun tidak.
adakah esok tu 1 Syawal ataupun tidak? Mau tak mau dia kena melihat anak bulan. Proses melihat anak bulan tu kena. Nampak tak nampak, itu cerita nombor 2. Apa yang saya nak kaitkan, nak kongsikan ialah, pertamanya, ada orang yang teramat keras, nak kata fanatik dengan takwim ahli falak, boleh berkata demikian. Maka dia kata, kita raya Selasa, raya hari Selasa ikut ahli falak, jangan raya hari Isnin. Raya hari Isnin jadi ahli, saya tak mau sebut tuan-tuan. Nampak pelik sikit perkataan tu. Kalau ikut ahli falak, raya Selasa. Ikut hari Isnin, ikut bukan ahli falak. Itu ungkapan yang pertama. Ungkapan yang kedua pula, dia kata, kita kena raya ikut Saudi. Bila Saudi raya hari Isnin, kita kena raya ikut Saudi. Tak perlulah kita nak tengok anak bulan ataupun tidak, pasal apa? Ikut Saudi. Ini ungkapan yang kedua, seolah meletakkan bahawa satu dunia ini dengan satu matlak, ataupun satu dunia ini hanya berdasarkan satu perkiraan takwim. Itu ungkapan yang kedua. Mana kita tak payah tengok anak bulan lah, ikut Saudi semata-mata. Saudi raya, kita raya. Saudi tak raya, kita tak raya. Dia berkata demikian. Ungkapan yang ketiga pula, dalam kalangan orang ramai ni, tuan-tuan, dia berkata lagu ni, habaq raya Selasa, tiba-tiba raya Isnin. Tulis dalam kalender raya Selasa, tiba-tiba raya Isnin. Bagi orang kelang kabut habis. Tuan-tuan, ungkapan nombor 3 ini seolah-olahnya bahawa dia terlupa hukum. Pada fiqahnya bahawa mesti melihat anak bulan. Seolah-olah dilupa benda tu. Sampai ada yang kecam, tuan-tuan, raya pada hari Isnin tersebut. Dan hasil, tuan-tuan, 3 ungkapan tadi, maka timbullah cakapan-cakapan satu terma yang tak pernah wujud sebelum ini, ialah ucapan raya terkejut. Betul tak? Ramai yang berkata demikian. Raya terkejut, ingat kod Selasa, rupanya Isnin, raya terkejut. Bahkan ada seorang selebriti juga, dia kata, bukan setakat orang saja terkejut raya ni, dia kata syaitan pun terkejut. Bila dengar ucapan tu, kita pun terkejut. Pasal apa? Tak layak kita berkata demikian. Tuan-tuan, saya nak kongsikan bagaimana dengan sedikit kurang faham kita tentang perkara agama kita, tentang hukum hakam agama kita. Tiba-tiba kita nak bercakap, tiba-tiba kita nak mengomen, tiba-tiba kita nak mengulas perkara yang melibatkan hukum, akhirnya jadi salah dan jadi tak betul. Saya katakan bahawa bila, tuan-tuan, melihat anak bulan itu kewajipan agama. Kenapa wajib? Kerana pertamanya adalah perintah Rasulullah. Nabi kata, aftiru li ru'yatih. Muqaddimahnya Nabi kata, sumu li ru'yatih. Hendaklah kamu berpuasa kerana nampak anak bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yatih. Dan hendaklah kamu berbuka, yakni menyambut Aidil Fitri juga kerana nampak anak bulan Syawal. Perintah situ mana kena tengok. Tuan-tuan, jadi orang kata tengok apa lagi kalender siap dah. Dia lupa, tuan-tuan. Ini adalah ijtihad.
Ijtihad ahli falak dengan kepakaran ilmu mereka, tentuan dengan orang kata apa ni, teknologi yang ada, dengan pengalaman yang lepas, mereka tentuan telah berjaya menyusun takwim hijrah setahun kemudian. Tentuan takwim yang keluar baru ni dia kira sebelum tu untuk setahun ke depan. Ustaz ahli nujum kah? Bukan. Ustaz ini tukang tilik kah? Bukan. Ahli falak bukan tukang nujum. Ahli falak bukan tukang tilik. Tetapi mereka tuan ahli kaji bintang, yang mengkaji pergerakan bulan dan matahari dan bintang-bintang. Tuan, akhirnya ilmu itu disebut sebagai ilmu falak. Tiba-tiba berlaku sedikit khilaf. Ikut perkiraan takwim hijri, maka raya jatuh pada hari Selasa dengan ijtihad ahli falak. Tiba-tiba 29 Ramadan malam tu tengok anak bulan kelihatan. Mana raya Selasa, maaf, raya Isnin bukan Selasa. Kita nampak macam ada kekhilafan. Jawapannya tidak. Kerana ijtihad melihat tentuan mengira takwim hijrah setahun ke hadapan, berpandukan ilmu yang ada, teknologi yang ada, dengan pengalaman yang lepas. Ijtihad itu bukan benda yang pasti, tapi kemungkinan itulah tarikh dan takwimnya. Sebab itu kalau kita kata mesti raya Selasa, tak betul. Mesti raya Selasa, tak betul. Mesti raya Selasa sebab ikut kalender, tak betul. Mengatakan mesti tak betul. Sebab meletakkan raya Selasa adalah ijtihad, zan, sangkaan oleh pakar-pakar ahli falak. Faham kono? Lebih kurang demikian. Jadi dengan arahan Nabi supaya raya ataupun tidak mesti dengan melihat anak bulan. Dan nak tengok anak bulan ni berapa hari bulan. Ada orang fikir Saudi okey apa, habaq siap raya esok lusa. Jadi orang tak kelang kabut. Depa habaq siap raya esok lusa. Raya hari Isnin. Betul lah Saudi tak nampak anak bulan. Kemudian mereka juga tuan puasa awal sehari sebelum kita. Hari 28 kita tu depa 29. Hari 28 kita, mereka dah 29. Kemudian tengok anak bulan tak nampak. Jadi dia habaq Isnin tu raya. Dia habaq Isnin raya bukan kerana tuan dia nak bagi kita tak kalut, tapi kerana anak bulan tak kelihatan di Saudi. Maka dia puasa 30 hari. Hari dia puasa 30, kita baru 29. Tuan bayangkan kalau ikut pendapat kata ikut Saudi, kita raya tuan puasa 20 hari ya. Tapi tak. Kita tuan tengok anak bulan, nampak anak bulan. Bila nampak anak bulan tuan sekalian, kita berhabaq kata esok raya, jatuh hari Isnin. Kebetulan Saudi pun Isnin, jadi sama hari. Sama hari puasa, bukan kita ikut Saudi. Dalilnya Saudi puasa 30 hari. Anak bulan tak kelihatan. Kita raya, kita puasa 29 hari sebab anak bulan kelihatan. Jadi kewajipan melihat anak bulan ialah pada 29 Ramadan malam tu. Tak boleh tengok anak bulan malam 28. Pasal apa? Tengok anak bulan maknanya nak tengok anak bulan yang akan datang. Pasti bulan akan datang setelah di hujung bulan sekarang. Nak tahu bulan depan ni ada ke tak ada, Syawal ada ke tidak lagi esok, mesti tengok pada hujung Ramadan. Kan dia bersisih tuan. Mana kau tengok di tengah-tengah Ramadan, confirm tak akan nampak nama Syawal. Maka tarikh yang paling tuan tepat untuk melihat anak bulan Syawal ialah 29 Ramadan malam tu. Pasal apa Ustaz? Sebab di hujung dah.
Lagipun dalam kalender takwim hijri, bulan-bulan kita ni sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Tak ada 28 hari, tak ada. Dia 29 ataupun 30. Nak tahu bulan 29 ke 30? Maka tengok anak bulan pada 29 Ramadan malam tu. Kalau nampak, maknanya tuan Ramadan 29 bukan 30 hari untuk tahun ni. Jadi bila kita dapat satu pengetahuan, kepahaman, nak raya Aidil Fitri kena tengok anak bulan dan tengok pada 29 Ramadan malam tu. Sudah pasti kita ada satu persiapan, persediaan untuk sambut raya ni. Nah, tuan-tuan, kain baju beli awal lagi sebagai contoh. Kemudian apa bernama? Nah, persiapan tuan-tuan, kuih raya ke apa bernama ke semua kita bersiap awal lagi. Pasal apa? Kau nampak nak bulan, esok raya. Jadi tetap kelang kabut. Jadi, kepahaman kita ialah tak patut kita kata bila anak bulan kelihatan, raya jadi kelang kabut. Tak patut guna bahasa tu. Sebab umum kita tahu, mesti untuk kita melihat anak bulan malam tu. Jadi standby dah. Mungkin raya, mungkin tak raya. Kalau raya pun okey, tak raya pun tak ada masalah. Bukan cerita terkejut atau sebagainya. Pandai duk reka pula. Dulu ni daripada kan, tiba-tiba bila tiba hari raya. La raya tiba-tiba. Duk reka macam-macam tu, dia tak nak kerja apa. No? Hak kau tu pula kata terkejut kita. Bukan dekat terkejut dia kata. Nah, syaitan pun terkejut. Allahu Rabbi. Dan tuan, saya kata syaitan tak kejut lagi seronok. Kalau raya pasal dia kena ikat sebulan Ramadan. Tiba-tiba raya dia seronok terkejut. Pasal apa? Bina habak kata tuan, nah, punya seolah-olah kita menafikan perlunya kepada ru'yah melihat anak bulan. Baik tuan-tuan. Bilakah kita akan tengok anak bulan? 29 Ramadan. Saya tanya baik, 29 Ramadan yang tuan nak tengok anak bulan malam tu, tuan-tuan tengok kalender ke tuan kira sendiri? Saya yakin kita semua yang ada ni nak tahu Ramadan berapa hari dah, kita tak bilang pun hari ni 1, 2, betul tak? Berapa hari dah? Sat nak tengok kalender sat. Oh, hari ni 8 hari dah. Betul tak? Kebanyakan kita lagu tu. Nak semayang pun tengok time, tuan-tuan, semayang bila? Kalender juga. Nak makan sok tengok waktu imsak, tengok kalender juga. Kemudian nak tahu Ramadan berapa hari, tengok kalender juga. Maka dengan kalender itu yang telah pun disusun oleh kepakaran ahli falak, kita menggunanya tuan-tuan sepanjang tahun, dan pada tarikh 29 Ramadan dengan kalender yang sama, kita kata malam ni kena tengok anak bulan. Dan yang tengok anak bulan buat ahli falak tu juga. Maka saya katakan bahawa ahli falak tidak fanatik dengan ijtihad mereka tentukan takwim. Tak ada ahli falak kata raya kena Selasa, tak boleh Isnin kalau pun nampak 16, sebab kami dah kata Selasa kena jaga yak muka, kena cover line, mesti Selasa juga. Tak ada yang berkata demikian. Bahkan ahli falak itu jugalah yang melihat anak bulan malam tersebut. Nah, tuan-tuan, jadi saya rasa itu perkara yang saya sampaikan di awal. Usah kita tuan mengatakan ini raya terkejut, kerana kita tak akan terkejut, kerana kita faham SOP untuk tahu raya kerja dengan melihat anak bulan. Standby. Nampak raya, tak nampak tak raya, tak ada kelang kabut. Rupa-rupanya depa kata kalut sebab dia ukok dengan dia. Raya kalut. Tiba-tiba sebab dia ukok diri dia, baju raya tak beli lagi. Faham tak? Kuih tak buat lagi, lemang tak bakar lagi, ketupat tak rebus lagi. Dia tu yang tak buat benda tu, tuan-tuan, tiba-tiba raya, dia atas nama dia belum buat persediaan, maka dia pergi hukum kata kalut kerana tuan-tuan orang kata apa ni, kurang bersedia diri dia. Ini adalah sesuatu yang kita kata tak patut. Nah, jadi tak molek tuan-tuan, kita sebut raya terkejut, tak molek. Baik.